Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita tak dapat berkumpul di gereja untuk menyembah Tuhan sebab MCO. Oleh itu, hari telah mengambil keputusan untuk kongsi firman Tuhan melalui YouTube. Apa yang kamu boleh buat? Pukul 4 petang hari ini, kamu boleh berkumpul sebagai satu keluarga dan kamu boleh menyanyi beberapa lagu puji-pujian. Selepas itu kamu boleh dengar firman Tuhan. Selepas itu kamu boleh berdoa untuk satu sama lain, untuk gereja, untuk negara, untuk dunia. Kita harap dalam beberapa minggu kita boleh berkumpul di gereja sebagai satu keluarga yang besar, sebagai satu keluarga dalam Yesus untuk menyembah Dia. Sekarang kita akan terus berdoa untuk dunia, untuk negara, supaya Tuhan akan menyembuh dunia. Kita berdoa. Hari ini Pari akan kongsi firman Tuhan dari Yohanes 1 dari ayat 43. Itu bacaan Injil untuk hari ini. Sebelum itu, Pari nak tanya sesuatu kepada kamu. Ini satu imajinasi ya. Kamu sedang duduk di rumah. Tiba-tiba kamu nampak satu cahaya. Wah. Dan kamu nampak Yesus. Dan Yesus berdiri di depan kamu. Dan kamu pun dah terkejut dan kamu pun dah penuh dengan kegembiraan. Wah, Yesus sekarang ada di depan kamu. Berada bersama kamu. Dan kamu pun sujud dan kamu pun menyembah Dia. Dan Yesus tanya, anak, saya nak tanya sesuatu. Dan kamu jawab, boleh Yesus. Tanyalah Yesus, apa sahaja yang Yesus nak tanya, saya akan jawab. Dan Yesus kata, saya telah lahir sebagai seorang baby di Bethlehem, di kandang domba untuk kamu. Dan saya telah mati di atas salib untuk kamu. Saya telah bangkit untuk kamu. Saya telah naik ke syurga untuk kamu. Saya akan datang kali yang kedua untuk kamu. Apa yang kamu telah buat untuk saya? Sekarang kamu ini 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun. Dia tanya, apa yang kamu telah buat? Apa yang kamu telah capai untuk kemuliaan nama saya dalam kehidupan kamu? Apa yang kamu akan jawab? Ini satu soalan yang Padi kadang-kadang tanya kepada Padi diri sendiri. Apa yang saya telah capai untuk Tuhan? Apa yang saya sedang buat untuk Tuhan? Untuk ramai saya seorang Kristian. Itu saja. Saya sudah basuh kepala atau saya sudah baptize. Sekarang saya ada sijil. Saya sekarang seorang Kristian. Ada yang akan datang ke gereja, ada yang akan bagi persepuluhan. Tapi ada juga yang jarang datang ke gereja, jarang bagi persembahan bermacam-macam. Ada ini jemaah yang bermacam-macam.
Tapi satu hari saya percaya Tuhan akan tanya kepada kita, apa yang kamu telah capai untuk saya? Apa yang kamu telah buat untuk saya dalam kehidupan kamu? Dalam bacaan Injil hari ini, kita baca sesuatu yang kita boleh buat untuk Tuhan. Yohanes 1 ayat 43. Keesokan harinya, Yesus mengambil keputusan untuk pergi ke Galilea. Dia berjumpa dengan Filipus, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan sekarang Yesus telah jumpa Filipus. Dia kata, "Ikutlah aku, ikutlah." Ini sesuatu yang ini satu jemputan yang Yesus buat kepada setiap manusia. Ikutlah aku, ikutlah aku. Dan kita sebagai umat Kristian, kita telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Sebab itu dah kita panggil saya seorang Kristian. Siapa Tuhan kamu? Yesus. Kita semua telah ikut, kita sedang mengikut Yesus. Itu bolehlah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bila seseorang mengambil keputusan untuk ikut Yesus, kita puji Tuhan. Bila kita nampak seorang Kristian, kita puji Tuhan. Tapi apa yang kita harus buat selepas kita telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Itu kita baca dalam ayat 45. Kemudian Filipus mencari Nathanael, kawan dia telah mencari Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami sudah berjumpa dengan orang yang disebut oleh Musa di dalam Taurat dan yang dituliskan oleh nabi-nabi. Dia Yesus anak Yusuf dari Nazareth." Saya suka ni perkataan. Filipus mencari Nathanael. Mengapa? Sekarang dia sudah jumpa Yesus. Dia sudah menjumpa Yesus. Oleh itu dia nak memperkenalkan Nathanael kepada Yesus. Sebab Nathanael adalah kawan dia. Filipus sudah diberkati. Oleh itu dia nak kongsi berkat itu dengan kawan dia, Nathanael. Saya memang suka Filipus. Kalau setiap jemaah macam Filipus, kita tak payah susah, tak. Gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Saya pernah ikut beberapa sel atau kadang-kadang kesyukuran untuk seseorang yang sudah mendengar atau menyambut hari jadi. Saya pernah dengar jemaah kata, pastor, itu saudara saya. Dia itu dari kampung saya. Kamu tahu kan dia sudah pindah datang ke Johor? Saya tahu pastor. Kamu ada jemput dia datang ke gereja? Senyuman sajalah. Tengok apa yang Filipus telah buat. Bila dia sudah jumpa Yesus, selepas dia telah menerima berkat, dia nak kongsi berkat itu dengan Nathanael. Dan dia telah mencari. Kita mesti mencari, kita mesti berusaha. Ini kehidupan kekal bukan sahaja untuk saya. Kehidupan kekal Allah untuk semua. Yesus Allah mengasihi dunia. Yesus telah mati untuk dunia. Oleh itu sebagai pengikut Yesus, kita pun mesti ada beban
untuk keselamatan kawan-kawan atau saudara mara. Kita Filipus telah cari. Saya tahu jemaah yang akan ikut beberapa program di rumah kawan-kawan mereka atau saudara mara, tapi ikut cara itu sajalah. Tengok apa yang Nathaniel telah buat. Tetapi Nathaniel berkata, bolehkah sesuatu baik datang dari Nazareth? Nathaniel kata, apalah kamu ni? You kata Yesus, Messiah, dia dari Nazareth. Tak boleh lah. Dia tak boleh lah. Tengok, dia kata ni ya. Tetapi Nathaniel berkata, bolehkah sesuatu yang baik datang dari Nazareth? Jawapan Filipus, marilah lihat. Jawab Filipus, dia kata, marilah, tak payah. Kalau kamu susah nak menerima apa yang saya telah kongsi, marilah, mari ikut saya. Kita akan pergi dan jumpa Yesus bersama. Dan dia telah membawa Nathaniel ke Yesus. Dia telah membawa. Dia bukan saja cakap, dia bukan saja jemput. Dia kata, mari kita pergi jumpa Yesus bersama. Sama juga kita baca dalam ayat 41. Yohanes 1 ayat 41. Ini tentang Andreas. Dengan segera Andreas mencari Simon. Tengok, dengan segera. Selepas Andreas telah jumpa Yesus, selepas dia pun tahu, inilah Messiah, dia telah mencari abangnya, Petrus. Dan dia telah membawa dia kepada Yesus. Ini satu yang kita mesti buat. Ini bukan saja kita baca tentang Filipus. Selepas dia telah jumpa Yesus, apa yang dia buat? Dia telah pergi cari Nathaniel. Dan dia telah membawa Nathaniel bersama dia untuk jumpa Yesus. Andreas, selepas dia telah tahu siapa Yesus, dia telah pergi cari abangnya dan dia telah membawa Petrus kepada Yesus. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Kristian, sebagai seorang pengikut Yesus. Puji Tuhan, kita datang ke gereja, tapi kita tak boleh simpan apa yang kita tahu tentang Yesus dalam hati kita sahaja, dalam keluarga kita sahaja. Kita mesti ada beban dalam hati kita untuk kongsi berita baik ini dengan kawan-kawan kita. Kita mesti berdoa untuk mereka yang belum mengenal Yesus. Ini bukan satu yang senang bila kita jumpa. Mungkin ada halangan. Mungkin ada sesuatu yang mereka boleh kata. Macam Nathaniel kata, mana boleh? Ini Messiah boleh datang dari Nazareth. Orang boleh cakap bermacam-macam. Tapi Nathaniel tak, Filipus tidak putus asa. Dia kata, mari. Kita pergi jumpa. Saya akan bawa kamu pergi jumpa Yesus. Kita mesti bawa kawan-kawan kita. Lain kali bila kamu pergi melawat kawan atau saudara mara, tanyalah, kongsilah iman kamu dengan mereka. Kongsilah Yesus dengan mereka. Dan jemputlah mereka datang ke gereja. Kalau mereka bagi alasan, kata, boleh datang, saya akan datang ambil kamu. Kalau mereka kata tak ada transport, jangan risau, saya akan datang ambil kamu. Dan kita akan diberkati bersama mereka. Kita akan menerima pahala bila kita pergi ke syurga. Bila kita bawa orang lain
orang yang belum kenal Yesus kepada Yesus. Ini kegembiraan yang kita ada dalam Yesus. Kedamaian kita ada dalam hati kita sebab Yesus. Bukan untuk kita sahaja. Kita mesti kongsi damai yang kita ada dalam Yesus. Kegembiraan yang kita ada dalam Yesus dengan orang-orang di luar gereja. Baru kalau Yesus tanya, apa yang kamu telah buat? Saya telah bawa suami saya ke gereja. Saya telah bawa mak mentua kepada gereja. Sebelum itu kepercayaan mereka kepercayaan lama. Saya telah bawa kawan saya. Saya telah memperkenalkan kawan saya kepada Yesus. Kita boleh jawablah. Ini yang penting. Sebab satu hari bila kita berdiri di hadapan Tuhan, mungkin ada yang akan kata, puji Tuhan, dia yang telah memperkenalkan Tuhan kepada saya. Kalau seseorang cakap macam itu, mungkin kita pun akan bergembira. Saya akan tamat dengan satu cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya telah menghadiri satu majlis perkahwinan. Ini sudah lebih dekat 40 tahun. Tiba-tiba saya nampak seorang saudari, dia tengok saya, dia mungkin dalam 16-17 tahun. Dia pun senyum. Tapi macam saya tak kenal dia lah. Dan dia datang dan dia telah memperkenalkan diri sendiri kepada saya. Dia kata, Anand, abang tak kenal kah? Dia kata, tak kenal lah. Anand, itu tahu, adik saya telah mati dalam longkang. Saya dengar, saya faham, saya ingat. Sekarang Anand, saya sekarang seorang Kristian. Sebelum itu dia bukan Kristian. Dia kata, ingat Anand, kamu setiap Ahad kamu datang ke kampung saya dan nak ajar tentang Yesus. Puji Tuhan, saya bersyukur. Sekarang saya telah menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Wah, puji Tuhan. Saya tahu satu hari bila saya pergi ke syurga, Tuhan kata, berkatilah anak. Kamu telah kongsi firman saya dengan anak ini. Dia telah menerima Yesus. Itulah tujuan, mesti jadi tujuan kepada kita sebagai anak-anak Yesus. Kita mesti kongsi firman Tuhan. Kita mesti kongsi apa yang kita ada dalam Yesus dengan orang-orang yang lain. Marilah kita hidup. Marilah kita jadi saksi seperti Andreas dan Filipus. Tuhan memberkati kamu. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.